Alright, video yang seterusnya. Okay, so video yang seterusnya ialah yang last bahagian yang last, mole. Okay, daripada mole, tapi macam kecil sangat. Kejap. Okay, so daripada mole kita nak mencari volume. Okay, daripada mole kita nak cari volume. Okay, so again cikgu cakap, daripada mole, kalau awak tahu mole, awak nak cari benda yang lain, so awak kena darab. Okay, awak kena darab. Wajib darab, bukan bahagi daripada mole. So darab apa bergantung kepada bergantung kepada apa yang awak nak cari. Kalau awak nak cari volume, maksudnya awak kena darab dengan yang kita panggil sebagai molar volume. Okay, kita kena darab dengan sesuatu yang kita panggil sebagai molar volume. Okay, so tadi awak tengok mole nak cari mass, darab dengan molar mass. Sekarang ni nak cari volume, mole darab dengan molar volume. Okay, seterusnya kalau diberi volume, anda dikehendaki untuk mencari mole. Terbalikkan sahaja, bahagi dengan molar volume. Okey, bahagi dengan molar volume. Alright, so sekarang ni isu dia, kalau dalam soalan dia bagi mole, anda dikehendaki untuk mencari volume. Yang awak kena tahu ialah molar volume, sebab mole dah bagi dalam soalan. Kalau terbalik, dia bagi mole, dia bagi volume, awak dikehendaki untuk mencari mole. Awak kena tahu juga molar volume. So dekat sini yang awak kena tahu sangat-sangat ialah molar volume. Okey, tetapi macam mana nak kira molar volume? Sangat mudah. Okey, macam mana nak kira molar volume? Very easy. Kenapa? Molar volume awak tak perlu kira, dia sudah bagi dalam soalan. Okey, molar volume dia ada dua nilai. Awak kena beware. Kalau soalan bagi bagi dia punya nilai dia 22.4 ataupun 24. Okey, so dua nilai ni 22.4 dengan 24, dua nilai ini ialah nilai molar volume. Okey, soalannya adakah awak kena ambil dua-dua? Tidak. Bergantung kepada soalan. Kalau soalan kata STP, at STP, dia beritahu pada STP. STP ini ialah standard temperature and pressure. Again, standard temperature and pressure. Okay, STP. So, bila soalan minta at STP, bermaksud awak kena guna 22.4. Kalau soalan kata at RC ni apa pula? Room condition. Sekali lagi, RC ialah room condition. Kalau soalan minta pada room condition, bermaksud molar volume yang awak kena guna ialah 24, bukan 22.4. Okay, so dekat situ kerja awak sangat-sangat mudah. Sebab molar volume sudah dibagi, awak hanya pilih sahaja. Okay, tak perlu serabut kepala. Mole pun sudah dibagi. Okay, so awak cari sahajalah apa yang dia nak cari. Sangat-sangat simple. Okay, so now kita tengok kepada contoh. Okay, so contoh yang pertama, let's say dia suruh kira volume. Okay, dia suruh kira volume. Okay, bagi 2.2 H2. Okay, at STP. Pada STP. Okay, ni soalan dia cikgu ringkaskan je lah. Okay, so now 2.2 ni mole lah. Okay, so dia suruh cari volume. Dia sudah bagi mole 2.2. So macam mana nak kira volume daripada mole? Awak kena darab. Mole 2.2 darab dengan molar volume. Okay, MV. MV ni molar volume lah, senang. Okay, so berapakah molar volume dia? Tengok pada soalan. Soalan minta at STP. So at STP tadi, dia punya
nilai molar volume dia ialah berapa? 22.4. So awak darab saja dengan 22.4. Okey, darab saja, tak perlu kira H2 ni dalam hidrogen ni dia ada 2H, kena darab 2 ke? Tak payah. Darab saja. So bila awak darab saja, awak akan dapat nilai iaitu 49.28. Okey, beware, yang ni kena beware. Unit bagi volume ialah dm3. Unit bagi volume ialah dm3 lah. Tolong beware. Bukan centimeter cube, bukan volume yang lain, bukan unit yang lain. Unit bagi volume ialah dm3. Okey, kecuali kalau soalan minta dia suruh kira dalam unit centimeter cube. Contoh, dia minta jawapan dalam centimeter cube. So bila awak darab macam ni, mol darab dengan molar mass, kita akan dapat unit dia dm cube. So macam mana awak nak convert dm cube menjadi centimeter cube? Dia punya hubungan dia ialah 1 dm cube bersamaan dengan 1000 centimeter cube. Okay, so kalau awak ada 49.28 dm cube, nak convert menjadi centimeter cube bermaksud kena darab dengan 1000. So kita dapatlah 49280 centimeter cube. Okay, so depends pada soalan nak unit yang mana. Kalau soalan tak mention, dia tak kata dalam centimeter cube ataupun dia tak kata nak jawapan dalam dm cube, so awak buat sahaja jawapan dalam dm cube. Nah, utamakan dm cube. Kalau soalan minta centimeter cube, barulah convert menjadi centimeter cube. Boleh lah? Selesai lah? Okay, right. So next kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, okay, let's say soalan bagi 600 cm cube, 600 cm cube of oxygen gas, O2. Okay, so dia minta anda untuk mencari mol. Okay, find mol. Okay, 600 cm cube at RC. Okay, RC ialah room condition. Okay, dia akan bagi. Dia akan nak mana? Dia nak STP ke? Dia nak room condition ke? Dia akan bagi. Don't have to worry. Awak tak perlu risau. Okay, so sekarang ni awak tengok. Oh, awak nak cari mol. Okay, kita nak cari mol sekarang ni. Macam mana nak cari mol kalau dibagi volume? Okay, nampak lah? 600 cm cube ialah volume. Cikgu, bukan ke volume unit dia dm cube? Pandai. Soalan bagi 600 cm cube. Kita kena convert dahulu. Ingat, volume mesti unit dm cube. Tak boleh centimeter cube kalau soalan minta. Okay, kalau macam ni soalan tak minta. Soalan bagi 600 cm cube. So, untuk awak mengira mol, awak kena convert dulu centimeter cube ni menjadi dm cube. Okay, awak kena convert menjadi dm cube. So, hubungan dia tadi 1 dm cube bersamaan dengan 1000 cm cube. So, kalau awak ada 600 cm cube, nak convert menjadi dm cube, awak kena bahagi dengan 1000. Okay, yang ini pertukaran unit biasa. Biasa awak jumpa. Contoh macam 1 liter bersamaan dengan 1000 ml. So, kalau ada ml nak convert menjadi liter, bahagi 1000. Ada liter nak convert menjadi mililiter, darab dengan 1000. So, macam ni. Sama. Konsep dia sama. Cuma unit sahaja lain. So, 600 bahagi 1000, awak akan dapat 0.6 dm cube. Nah, 0.6 dm cube. So, ini ialah volume. Ini ialah volume. So, awak nak kira mol. So, macam mana nak kira mol? Kalau diberi volume, anda kena bahagi. Bahagi dengan apa? Disebabkan dia bagi volume, kena bahagi dengan molar volume. Molar volume ada dua nilai, 24 ataupun 22.4. Dia nak dalam RC, room condition. Room condition, molar volume dia ialah 24. So, bahagi sahaja. 0.6 bahagi dengan 24, kita akan dapat 0.025. Okay. Unit dia apa? Kita nak cari mol. So, unit dia ialah mol. Okay. Boleh lah? Clear?
Right? So, itulah 3 hubungan yang awak dah belajar. Okay? So, kita boleh simplifykan begini. Mol ni duduk di tengah-tengah. Mol ni duduk di bahagian tengah. So, untuk daripada mol, kita boleh cari 3 benda. Yang pertama, kita boleh kira yang awak dah belajar sebelum ni, number of particle. Okay? So, number of particle ni sama ada di atom, ataupun molekul, ataupun ions. Okay? So, yang kedua, kita boleh cari mass. Dan yang ketiga, kita boleh cari volume. Okay? So, daripada mol, kita nak cari 3 makhluk ni, volume, number of atom, molekul ataupun ion. Ataupun kita nak cari mass, kita kena darab. Wajib darab. So, formula ni dia tak bagi kelas dalam exam dia tak bagi. So, formula ni mesti ada dalam otak awak. Okay, awak kena boleh bayang. Kalau dibagi mol, dia suruh cari 3 benda ni. Okay, salah satu dia takkan suruh cari 3-3. Salah satu, contoh dia bagi mol, dia suruh cari mass. So, kena darab. Dia bagi mol, kena cari volume, kena darab. Okay, so nak darab apa, yang itu bergantung kepada apa yang dia nak cari. Kalau dia nak cari number of atoms, number of molecule, yang itu kita dah tengok kena darab dengan Na. Na ini ialah Avogadro constant, iaitu 6.02 darab 10 kuasa 23. Daripada mol nak cari mass kena darab juga. Darab apa? Disebabkan kita nak cari mass, kena darab dengan mm, iaitu molar mass. Macam mana nak kira molar mass? Cikgu dah ajar dalam video sebelum ini. Daripada mol kita nak cari volume pun kena darab. Darab dengan apa? Darab dengan molar volume, sebab kita nak cari volume. Disebabkan kita nak cari volume, kita darabkanlah dengan molar volume MV. Selesai masalah. Okay, so yang ini awak kena mahir. Right? So, daripada 3 benda ni, okay, volume, number of particle, mass, nak cari mol, back kepada center balik, awak kena bahagi. Okay, bahagi. Okay, so nak bahagi apa? Bahagilah. Kalau daripada dia bagi number of particles, nak cari mol, bahagi dengan Na, Avogadro. Kalau diberi mass, awak nak cari mol, bahagi dengan molar mass. Kalau diberi volume, nak cari mol, bahagi dengan molar volume. Nampak? Sama? Okay. So, inilah dia punya konsep. Ini awak kena berlegar-legar formula ni dalam awak punya otak. Okay. Sebab yang ni dia tak akan bagi. Alright? Okay. So, insyaAllah kalau kita sempat, kita buat lagi satu kelas, kita akan tengok gabung. Okay. Gabung tu macam mana, cikgu? Gabung tu contoh. Contoh dia bagi mass. Okay, dia bagi mass. Dia suruh cari volume. Nampak? Okay, yang awak belajar sebelum ni, apa yang dia bagi? Cari mol. Daripada mol, cari benda tu balik. Okay, so sekarang ni, dia bagi mass. Contoh dia bagi mass. Awak kena kira volume. Okay, so step dia ialah apa-apa sahaja awak wajib cari mol dahulu. So, mol ini kita boleh kata dia sebagai center. Dia ialah center bagi segala-galanya. Contoh, awak nak cari mass, awak kena cari mol dulu, baru awak boleh cari volume. Nampak? Dia akan pergi ke tengah, pergi ke tepi balik. Okay, kalau dia bagi volume, okay, dia bagi volume, awak nak cari, dikehendaki untuk mencari number of particles. So, awak kena kira mol dulu, pergi ke tengah, baru pergi ke atas, baru kira number of particles. So, maksudnya daripada volume, nak kira mol, awak kena bahagi dulu dengan molar volume. Dah dapat mol, barulah darabkan balik dengan Na, Avogadro constant. Okay, so kalau dibagi mass, dia suruh cari volume. So, mass nak cari, kena cari mol dulu. Mass, pergi kepada mol, pergi tengah dia dulu, bahagi dengan molar mass. Dapat mol, darabkan balik dengan molar volume. Okay, nampak? Awak diberi mass, bahagi dengan molar mass, dapat volume. Dah dapat mol. Dah dapat mol. Mol ni dekat tengah-tengah. Nampak? Tengah, center dia ialah mol. Dah dapat mol, nak cari pula volume, darabkan. Darabkan dengan apa? Nak cari volume, darabkan dengan molar volume. Okay? Right? So, insyaAllah kalau ada slot, kalau ada masa lagi, kita akan tengok gabungan ketiga-tiga ni.
Okey, macam mana kita nak cari daripada math, cari volume cari tu, cari ni. Okey, apa-apa pun center dia ialah kita wajib cari mole dahulu. Daripada mole barulah kita boleh cari benda yang lain. Okey, right? So sekian daripada cikgu. Cikgu harap awak fahamlah dengan video cikgu yang simple, okey, tapi cikgu harap padat. Okey, so apa-apa soalan awak boleh personal cikgu tanya. Right? Okey, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.